alaihi wasallam sebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, siapa yang taat pada Allah dan siapa yang taat pada Nabi, hendaklah kamu taati pemimpin tersebut. Syarat dia, pemimpin itu yang kamu wajib taati adalah pemimpin yang mentaati Allah dan pemimpin yang mentaati Nabi. Sekiranya pemimpin yang menyuruh kamu melakukan perkara yang tidak mentaati Allah dan tidak mentaati Nabi, la ta'ata fihi, tidak ada ketaatan padanya. Sebab itu Rasulullah sebut, wa man yu'ti'il amir, sesiapa yang mentaati pemimpin, faqad ata'ani, hendaklah dia taat padaku. Wa man ya'sil amir faqad asani, sesiapa yang derhaka kepada pemimpin, maka dia juga derhaka kepadaku. Pemimpin yang macam mana? Pemimpin yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ramai yang salah guna hadis ni. Oh, awak tidak mentaati pemimpin ya. Maknanya awak tak mentaati Nabi dan Allah. Pemimpin macam mana yang dimaksudkan? Mesti pemimpin yang sama turut mentaati Allah dan Rasul. Itu maksud hadis tersebut. Ada 3 lagi hadis. Kita habiskan insya-Allah, kita baca dalam dosa besar yang ke-40 ni. Kemudian baginda bersabda lagi, muka surat 174. Man kariha min amirihi syai'an falyasbir fa innahu man kharaja minas sultani shibra mata mitatan jahiliyatan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maksudnya, sesiapa yang membenci pemimpinnya kerana suatu perkara, maka hendaklah dia bersabar. Kerana sesiapa yang keluar menentang pemimpin walaupun sejengkal, dia mati dengan kematian jahiliyah. Hadis ni nak menunjukkan pemimpin yang taat sepenuhnya kepada Allah dan Rasul. Bukan kita ni negara demokrasi, ada benda yang tidak betul pada pandangan kita, kita nyatakan ketidakpuasan hati kita. Bukan kata kita ni negara autokratik, kita rakyat kena ikut saja, tidak. Ada benda tak betul, kita bagi tahu. Maksud hadis ni, orang yang melawan pemimpin dengan maksud pemimpin tu dah buat yang terbaik dah, tetapi dia sengaja nak memprovokasi ataupun melawan, itu yang disebut sebagai orang yang mati sebagai jahiliyah. Tetapi kalau dia sudah buat yang terbaik, dia pun buat pada perintah Allah, maka hendaklah kita taat pada perintah yang baik oleh pemimpin tadi. Dia dalam bab kepimpinan kita belajar hari ini, mengkhianatinya adalah dosa besar. Kemudian dalil hadis yang seterusnya, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, man kharaja minal jama'ati qaida shibrin faqad khala'a ribqatal Islam min unuqihi. Riwayat Al-Hakim daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sesiapa yang keluar daripada jemaah Islam, maknanya walau sejengkal, maka dia telah meninggalkan ikatan Islam daripada lehernya. Itu dalil yang yang ke-8 dan last sekali dalam bab mengkhianati ketua ataupun seumpama dengannya adalah termasuk daripada dosa besar. Kita tengok last sekali. Surat 175. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hamala alaina silah falaysa minna. Sesiapa yang mengangkat senjata terhadap kami, maka dia bukanlah dalam kalangan kami. Mengangkat senjata ni maknanya melawan kepimpinan orang Islam yang diberi amanah untuk memimpin, dia lawan. Maka kata Nabi, falaysa minna. Seolah Rasulullah kata, aku tak mengaku dia adalah umat aku. Itu muka surat 175, iaitu dalam bab dosa besar yang ke-40. InsyaAllah kita ambil satu lagi lah dosa besar, saya rasa berkesempatan lagi. Dosa besar yang ke-41,
Tidaklah terlalu panjang. InsyaAllah kita baca untuk kita mengetahui apakah dosa besar yang seterusnya. Dosa besar yang ke-41. Membenarkan ahli sihir dan tukang tilik. Maknanya dia pergi jumpa Tok Bomo. Betul apa yang Tok Bomo cakap ni. Saya setuju. Dia membenarkan ahli sihir, Bomo-Bomo ni. Dan tukang tilik tadi. Itu juga termasuk daripada dosa besar. Dalilnya, ada 3 dalil Quran dan ada juga 4 dalil daripada hadis Nabi SAW. Kita bacalah secara sederhana pada pagi ini untuk kita kenali dosa besar yang ke-41 ni. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادُ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Janganlah kamu mengikut sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati setiap anggota akan ditanya tentang apa yang dilakukan. Allah kata, kalau kamu tak tahu pada perkara tersebut, jangan kamu benarkan. Jangan kamu iakan. Sebab semua pendengaran ke, penglihatan ke, hati kamu akan ditanya di hari akhirat. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, daripada Quran, Allah Ta'ala berfirman, Inna ba'dadh-dhanni ithm. Sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Maknanya dia bersangka buruk, sangka jahat pada orang lain. Tok Bomo kata, tak ada orang lain yang buat ni. Ini jiran awak dah ni, orang dekat dah ni. Maka kita bersangka-sangka terhadap orang lain. Maka perbuatan bersangka buruk itu adalah daripada dosa. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Tuhanlah sahaja yang mengetahui segala perkara ghaib. Maka dia tidak memberitahu perkara ghaib yang diketahuinya kepada sesiapa pun. Muka surat 178. Melainkan kepada mana-mana rasul yang diredainya apabila Tuhan dikehendakinya. Surah Al-Jin ayat 26 dan ayat 27. Kan kadang-kadang tukang sihir ni benda-benda gaib. Dia kata, ini sekian. Dia tahu tu sebab bantuan daripada jin dibisikkan pada dia, bantuan daripada syaitan sekian. Benda-benda perkara tadi. Hakikatnya perkara gaib itu adalah pengetahuan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tetapi bila dia berdamping dengan jin, dia mensyirikkan Allah, maka dia meramalkan perkara-perkara yang tak baik tadi. Itu maksudnya. Benda yang ghaib. Tapi oleh kerana dia berdamping dengan jin, maka diberitahulah benda-benda yang disangkakan, benda yang benda ghaib tadi dibisikkan padanya supaya apa? Dalam bentuk sihir dan bomo tersebut. Itu juga adalah daripada dosa besar. Itu dalil daripada Quran. Dan ada 4 dalil daripada hadis kita tengok dalam bab membenarkan ahli sihir dan tukang tilik ni. Sabda baginda, muka surat 178, Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sesiapa yang mendatangi dukun ataupun tukang tilik. Dia pergi jumpa bomo. Wahai bomo, wahai dukun, cuba awak tilik sekian ni, barang saya hilang ni. Ataupun saya ni sakit ni, ada ke orang buat khianat kat saya ke? Siapa yang mendatangi dukun ataupun tukang tilik, lalu dia mempercayai kata-kata dia pun bacalah mentera-mentera sekian, dia tiupkan pada air-air sekian, lalu dia buat ramalan. Awak ni sebenarnya telah dibomo dah oleh orang lain. Padahal tidak pun. Maka kata baginda, dia telah kufur terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia kufur pada ayat Quran. Bila kufur pada ayat Quran ni, maknanya boleh jatuh kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia meletakkan
ada makhluk yang lain tempat dia bergantung selain daripada Allah. Itu maksud dia. Kemudian, muka surat 178 lagi, baginda bersabda, pada waktu subuh setelah malamnya hujan, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman melalui hadis kursi ini, asbaha min ibadi mu'minun wa kafirun faman qala mutirna bifadlillah fadhalika mu'minun bi kafirun bil kawkib waman qala mutirna binaw'i kadha fadhalika kafirun bi mu'minun bil kawkib. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Maksudnya, Allah Ta'ala berfirman, pada waktu ini ada dalam kalangan hamba-Ku yang beriman dan ada dalam kalangan mereka pula yang kufur. Orang beriman dia kata macam mana? Kami diberi hujan dengan kurnia Allah, maka itulah orang beriman kepadaku dan kufur kepada bintang-bintang ataupun planet-planet. Bila hujan, lalu dia kata, Alhamdulillah hujan ni datang daripada Allah. Maka orang ni orang beriman, kata Nabi SAW melalui hadis kursi. Manakala sesiapa yang berkata, kami diberi dengan sebab bintang sekian-sekian, maka itulah orang yang kufur terhadapku dan beriman kepada bintang. Bila dia tengok hujan, kata ini kerana bintang sekian-sekian ni yang menurunkan hujan. Dia lupa yang menurunkan hujan itu adalah Allah, maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sepatutnya Allah yang dia puji kerana menurunkan hujan, tetapi dia katakan dengan asbab selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dosa besar. Dan last sekali muka surat 179 kita habiskan pada pagi ini. Sabda baginda lagi, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbalu lahu salatun arba'ina yauman. Riwayat Imam Muslim. Sesiapa yang mendatangi tukang ramal lalu bertanyakan sesuatu kepadanya lantas mempercayai, maka solatnya tak diterima selama 40 hari. Subhanallah. Maknanya 40 hari di sini ni kerana dia tidak melakukan taubat kepada Allah. Dia sepatutnya dia kena taubat lah. Kalau dia nak solatnya diterima sebab dia melakukan perkara yang syirik tadi. Dia bergantung pada selain daripada Allah, dia jumpa bomoh cakap begitu, dia pun membenarkan. Maka 40 hari solatnya, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui lisan Nabi, dia tidak diterima solatnya. Melainkan dia lakukan taubat nasuha. Dan last sekali hadis pada pagi ni kita ambil, baginda bersabda, man iqtabasa syu'batan minan nujum iqtabasa syu'batan minas sihir. Sesiapa yang mempelajari suatu cabang daripada ilmu bintang nujum, dia telah mengambil suatu cabang daripada ilmu sihir. Dengan kata lainnya, dia membenarkan bomoh, ahli sihir, tukang tilik itu adalah termasuk daripada dosa besar. InsyaAllah para jemaah sekalian, kesempatan akan datang kita akan tengok dosa besar yang seterusnya, dosa besar yang ke-42, nusyus, dan dosa besar yang ke-43, memutuskan silaturrahim. Itu salah satu daripada dosa-dosa besar. Wallahu alam. Moga kajian kita membaca ayat-ayat Quran dan hadis Nabi daripada kitab Al-Kabair ini memberi manfaat kepada dunia dan akhirat kita, insyaAllah. Dua dosa besar yang kita kenali pada pagi ini. Tujuan apa kita kenali? Untuk kita menjauhinya, insyaAllah. Wallahu a'lam, saya serahkan kembali kepada Opah. Dipersilakan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Sangat pencerahan yang sangat clear. Faham sangat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat banyak manfaat juga pagi ini untuk menambah lagi perkara-perkara yang kita patut hindarkan, ya. Baik Ustaz, adakah soalan dari sahabat-sahabat? Kalau ada nak bertanya, ni banyak angkat tangan ni. Puan S, Puan A, Puan I. Ke tersilap? Tak ada, ya? Ada? Tak ada. Okey Ustaz, setakat itu dulu perjumpaan kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain sesi. Mohon Ustaz tangguhkan majlis kita. Silakan.
Terima kasih Opah dan seluruh jemaah. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih, selamat berpuasa semua. Temu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.